Dan ini yang saya nak tunjuk ni sekarang ni. Kebakaran rumah Ngeh, lelaki ditahan negatif dadah, kata polis. Lelaki ditahan kerana disyaki melakukan khianat api di kediaman ahli parlimen Beruas, disahkan negatif. Maksudnya dia tak ambil dadah. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri, ketika dihubungi berkata keputusan itu diperolehi hasil saringan air kencing. Pada Jumaat lalu, Muhammad Yusri berkata lelaki itu ditahan di kawasan Shah Alam kira-kira 4 pagi dan direman sehingga Selasa. Dia berkata polis turut merampas 2 tripod bimbit dalam tangkapan tersebut dan semakan mendapati lelaki itu tidak mempunyai jenayah lampau. Semalam Muhammad Yusri mengesahkan lelaki itu bukan ahli mana-mana parti politik dan polis masih menyiasat motif kejadian. Dalam kejadian awal pagi, rumah Ngeh dilaporkan dilontar dengan molotov koktail menyebabkan kebakaran yang memusnahkan kereta miliknya. Tuan-tuan, dia memang bukan ahli mana-mana parti. Bodoh lah kalau dia nak letak ahli parti untuk nak pergi baling bom api tu. Macam juga kes yang pergi bakar kereta Mufti Perlis tu. Si siapa nama dia? Mel Mai, apa nama lelaki tu, budak tu yang tomoy tu, dia kata dia dibayar. Dia disuruh, dia dibayar. Itu satu. Mungkin ni tak dibayar, tetapi siapa, mungkin dia dibayar, kita tak tahu, polis yang akan lebih tahu nantilah. Tapi siapa yang boleh menafikan bahawa kalau itu berlaku atas sebab dan keadaan di mana dia di api, kita tak kata PN yang buat, tetapi siapa yang berani jamin bahawa itu bukan tindakan kerana dia termakan hasutan yang dibuat oleh PN, yang dibuat oleh PAS. Kalaupun dia bertindak seorang lah, maksudnya bukan orang yang mengupah dia. Sebab kalau dicek dadah, dia tak ada, dia negatif dadah. Kalau betul dia buat lah, mungkin bukan dia yang buat. Kita kena put that into perspective juga. Tapi kalau betul dia buat, siapa kita untuk mengatakan bahawa bukan kerana apa yang dibuat oleh PAS menyebabkan dia rasa begitu. Menyebabkan dia rasa marah. Dia rasa macam perlu dia melakukan so-called jihad. Dia kena bakar rumah orang ini. Padahal ini adalah persoalan prosedur. Tak betul, kita kata betul. Salah, kita kata salah. Dia tak ada kena mengena dengan agama. Itu prosedur di dalam di dalam pengurusan hal ehwal syariah ataupun undang-undang syariah Islam di negeri Selangor. Itu adalah prosedural. Tak ada kena mengena dengan agama. Ngeh bukan cerita tentang Al-Quran, bukan mengkritik hadis dan sebagainya atau Nabi Muhammad, bukan. Tetapi benda ini dimainkan oleh geng-geng PN, terutama PAS, sehingga nampak macam inilah agama. Dan ketaksuban itu boleh membawa kepada, orang kata, ketaksuban itu boleh membawa kepada sifat berlebih-lebihan. Sehingga merasakan apa yang dibuat itu adalah betul. Nasib baiklah jiran tu kejutkan dia. Kalau merebak sehingga membakar dan membunuh mereka, sekarang ini dia disasat, mungkin akan disasat di bawah Seksyen 307 Kanun Kesiasaan, cubaan membunuh yang boleh membawa penjara sehingga 10 tahun dan juga atau denda. Mungkin kata siasatan belum dibuka lagi. Tetapi saya nak kata bahawa this is what we are facing. Inilah keadaan yang kita sekarang ini hadapi. Inilah yang kita nak kena jawab, tuan-tuan. Yang kita nak kena bahaskan, yang kita nak kena bangkitkan balik. Sampai bila kita nak jadi macam ni? Orang Melayu kita dan Islam kita sampai bila kita nak jadi macam ni? Sebab itu saya kata ini bukan isu Islam, ini bukan agama. Ini bukan budaya, ini bukan budaya orang Melayu pun. Ketaksuban sebegini bukan budaya orang Melayu dan bukan juga ajaran agama Islam. Tu saya kata tadi Muhammad Tajuddin, Prof Tajuddin punya buku. Prof Tajuddin punya buku. Sunnah Melayu dan juga sunnah Rasul. Beza di antara sunnah sokol Melayu. Sorry Prof, saya pun tak setuju juga sunnah Melayu tu. Dia sunnah ahli politik Melayu. Melayu pun tak ajar macam tu juga. Dia sunnah ahli politik Melayu. So digunakan elemen Melayu, digunakan elemen agama. So mereka yang jahil tentang perkara itu, dia kata, oh inilah agama. Inilah dia Islam. Inilah ajaran Islam. Sedangkan benda asas Islam pun dia tak faham. Kan? Dan membawa kepada apa yang disebut oleh Mahathir. So sampai bila kita nak ada masyarakat macam ni, tuan-tuan? Sampai bila? Sampai bila parti politik nak memainkan isu agama dan bangsa ni, sampai bila?
Sebab benda ni paling mudah nak jual, tuan-tuan. Dr. M anggap masyarakat India tak setia sepenuhnya pada Malaysia. Saya dah suruh dah rakan India saya daripada Parti Keadilan untuk buat report terhadap Mahathir. Bekas Perdana Menteri Dato' Mahathir mendakwa masyarakat India Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka. Bercakap dalam temu bual secara dalam talian dengan saluran TV setelah India, Tanti TV, Mahathir berkata seseorang itu harus dikenali sebagai orang Melayu untuk berhak menganggap Malaysia negaranya sendiri. Orang India Malaysia tidak berhak bercakap, orang India Malaysia tidak bercakap bahasa Melayu sebagai bahasa asal mereka. Mereka bercakap Tamil, katanya ketika hos bertanya jika seseorang tidak boleh kekal setia kepada negara didiami sambil komited kepada usul asal mereka. Tuan-tuan, kalau kerana bahasa menyebabkan dia tak cukup Melayu, saya tak cakap bahasa Melayu kat rumah saya. Jadi, adakah saya tak cukup Melayu? Saya nak tanya ni. Saya cakap bahasa Melayu Sarawak. Saya tak bercakap bahasa Melayu standard. Melayu standard dan Melayu Sarawak ni jauh sangat beza. Paloi itu adalah bahasa Sarawak. Bodoh itu adalah bahasa Melayu standard. Kami, bahasa Sarawak kami adalah totally different. Choice of words kami different. Kebanyakan ada yang sama. Daripada bahasa Melayu standard. Adakah kami tidak Melayu? Ni, bagi saya lah, sikap sebegini sebenarnya. Dia tahu apa yang dia cakap itu adalah tak benar. Dia tahu. Dia sedar dan dia tahu. Dan orang ini yang PAS angkat sekarang ini. Orang ini yang PAS. Yang ini adalah suara yang PAS angkat. Sedangkan Tuan Guru Ning Aziz dahulu pernah kata, di depan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak tanya pun kau Melayu ke, kau Cina ke, kau India ke, kau Kadazan ke, kau Mak Saleh ke. Yang Allah tanya adalah ahsanu amalah, amalan yang baik kita. Allah tak tanya pun amalan. Ini Tuan Guru Ning Aziz kata. Allah irham. Tapi sekarang ini orang yang PAS duk usung ke sana kemari, duk bercakap orang India di Malaysia tak setia dengan negara sebab masih setia pada India. Sebab dia kata apa? Sebab mereka cakap Tamil, mereka tak cakap Melayu. Kesetiaan itu pada bahasa ke? Dia tak tahu ke bahawa Malaysia ini terbentuk. Malaysia bukan tanah Melayu, tuan-tuan. Semenanjung Malaysia tanah Melayu. Malaysia terdiri daripada Sabah, Sarawak, Singapura, tanah Melayu. Digabungkan menjadi Malaysia. Kalau siapa kata Malaysia tanah Melayu, bermakna dia tak faham perlembagaan. Dia tak faham Malaysian Agreement 1963. Bahawa Malaysia adalah terdiri daripada negeri-negeri tanah Melayu, wilayah Sabah, wilayah Sarawak, Singapura, kemudian 1965 Singapura keluar. Tiga ini maka membentuk apa yang dinamakan sebagai Malaysia. Siapa yang mengatakan sebaliknya, bermakna dia tak faham perlembagaan negara dia sendiri. Perkara 1 sub 2 yang saya gaduh dengan YB Idris Buang adalah menyentuh tentang perkara tersebut. Apakah dia Malaysia? Apakah dia dinamakan Malaysia? Apa yang dinamakan Malaysia, tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan faham tentang Malaysia itu apa? Kalau kita tak faham Malaysia itu apa, bermakna kita gagal untuk menjadi rakyat Malaysia itu sendiri. Kita duk cerita Malaysia ini adalah Melayu. Melayu adalah Malaysia. Di situ kita gagal. Kita gagal nak faham perlembagaan kita sendiri. Saya tunjuk pada tuan-tuan. Apa itu Malaysia? Persekutuan dinamakan Malaysia dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Itu perkara 1, fasal 1. Apakah dia yang membentuk Malaysia? Negeri-negeri persekutuan. Terdiri daripada Johor, Kedah dan sebagainya. Wilayah-wilayah disebut pasal 2, wilayah termasuk sebelum hari Malaysia. Yang ni tak ada perubahan lagi. Dia ada yang baru punya, iaitu Sabah dan Sarawak dikeluarkan sebagai wilayah. Bermakna, tuan-tuan, Malaysia itu bila termasuk 1963, Malaysian Agreement 1963, maka itu dinamakan Malaysia. Jangan kita tak tahu. Perubahan itu telah pun dilakukan. Tertaluk kepada pasal 4,
Wilayah-wilayah bagi negeri tersebut ialah wilayah termasuk dalam negeri-negeri sebaik saja sebelum Hari Malaysia. Okey. Okey. Bila pembentukan Malaysia pada 1963, pada waktu itu termaktub sekali Sabah dan Sarawak. Termasuklah negeri-negeri persekutuan. Maka barulah terbentuk Malaysia. Faham tak? So kalau dia kata Melayu, habis tu untuk jadi rakyat Malaysia, dia cakap bahasa lain. Dia tak cakap bahasa Melayu. Habis orang Iban macam mana? Orang Sarawak macam mana? Orang asli macam mana? Dia tak cakap bahasa Melayu. Kita cakap bahasa Melayu tu salah satu bahasa kita. Tapi kita tak cakap bahasa Melayu kat rumah, tuan-tuan. So macam mana? DAP kecam kenyataan melampau Dr. M terhadap kaum India. DAP menyifatkan kenyataan bekas Perdana Menteri terhadap masyarakat India sebagai menghasut dan berbahaya kepada negara ini. Bercakap dalam sidang media, pengerusi DAP Lim Guan M kata, kenyataan Mahathir itu melampaui batas. Ini tidak hanya ekstrim, ia berbahaya. Dan datang dari seorang bekas Perdana Menteri yang pernah bercakap tentang memupuk bangsa Malaysia, negara Malaysia. Ini bertentangan dengan semua yang pernah beliau perjuangkan selama ini. Tuan-tuan, this is just a way bagi saya lah untuk dia nak divert isu. Ini kaedah dia untuk nak divert isu. Dia sebenarnya, dia faham benda ni. Kita tak payah nak marah dia sangat lah. Tapi inilah kaedah dia sejak daripada dulu. Bila dia tahu dia dah nak terlingkup, dia akan main bangsa, dia akan main agama. Tuan-tuan, permainan bangsa dan agama ni Mahathir yang mulakan. Okay? Mahathir yang mulakan. Alright? Daripada dulu lagi, kalau tuan-tuan faham dan tahu. Saya boleh buat satu cerita lah. Bagaimana sebenarnya bangsa dan agama ni digunakan daripada dulu untuk nak naikkan kemarahan, akhirnya kita lupa kepada isu sebenar. Okay? Kita lupa kepada isu sebenar. Baik. Habis kat situ. Baru-baru ini, kita bawa cerita pula tentang langkah Dubai. Sehingga ada yang mengatakan bahawa langkah Dubai ni akan menyebabkan kerajaan tumbang. Maka daripada itu, kita kena buat satu orang undang-undang mendesak supaya, apa orang kata, kekalkan kerajaan yang ada sekarang ini. Saya baca. Azalina, kerajaan akan teliti Akta Parlimen berpenggal tetap. Cadangan agar Akta Parlimen berpenggal tetap diperkenalkan semakin mendapat perhatian. Terbaru, Menteri Jabatan Perdana Menteri Azalina Osman berkata pihaknya menyambut baik cadangan itu. Dalam kenyataan itu, dia berkata, bahagian alat undang-undang akan meneruskan kajian terperinci termasuk kajian impak dan mendapatkan pandangan orang awam. Dia berkata dapatan kajian itu kemudian akan digunakan pakai bagi pertimbangan dasar oleh Kabinet. Selain itu, sesi libat urus akan dijalankan dalam masa terdekat. Katanya mengulas cadangan yang dikemukakan oleh Timbalan Zahid Hamidi. Zahid Hamidi mengatakan bahawa RUU kekal kerajaan penting untuk kestabilan politik. Cadangan mewujudkan rayang undang-undang bagi mengekalkan sebuah kerajaan mentadbir sehingga angin penggal penting bagi menjamin kestabilan politik. Ahmad Mazalan berkata apa yang cadangkan itu adalah cadangan yang baik dan tentu akan dipalusi oleh pihak berkenaan oleh pihak undang-undang. Perkara ini penting untuk memberi kestabilan kepada kerajaan pada masa akan datang. Now, detail tentang apa yang Zahid cakap tu, detail apa yang Zahid cakap tu, saya rasa berkemungkinan dia merujuk kepada benda lain. Sebenarnya dia bukan merujuk kepada kerajaan ini tidak boleh ditukar. Okay. Saya baca komen dahulu apa yang disebut oleh kumpulan pendesak. RUU, kumpulan pendesak reformasi institusi alu-alukan cadangan Zahid. Sebuah kumpulan pendesak reformasi institusi mengalu-alukan cadangan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid untuk memperkenalkan rang undang-undang bagi mengelakkan kerajaan ditumbang pada pertengahan penggal parlimen. Justru projek kestabilan dan akuntabiliti menggesa kerajaan menggubal Akta Parlimen Jangka Tetap FTPA dalam sidang parlimen yang dijadualkan. FTPA adalah janji manifesto Pakatan Harapan yang diseru oleh NGO dan 52 individu dalam perutusan tahun 2024 yang dimulakan oleh projek sama. FTPA akan mengekang kuasa Perdana Menteri dalam mendapat pekanan agung bagi pembubaran awal. Agung masih boleh menolak sebarang permintaan untuk pembubaran awal, mana PM perlu berkongsi kuasa untuk membuat permintaan sedemikian dengan rakan parlimen. Ketika mencadang undang-undang itu, Ahmad Zahid berkata ia bagi mengelakkan situasi lalu daripada berulang. Okey.
Timbalan Presiden Zahid Hamidi menyarankan agar satu rang undang-undang khas dibentang untuk menghalang sebuah gabungan atau mana-mana parti dominan membentuk kerajaan ditumbangkan di pertengahan penggal. Tambahan pula kata Ahmad Zahid, sebuah kerajaan itu dapat dibentuk hanya setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Jika sesebuah kerajaan diwujudkan atas kemenangan sesebuah parti itu atau gabungan parti politik dominan dengan mendapat perkenan Agong, maka harus ia kekal hingga ke akhir penggal. Jika tidak, kita akan mengalami perkara yang terdahulu, iaitu peralihan dikeluar pilihan raya, dan ini tidak baik untuk negara dan rakyat, katanya. Kenyataan itu dibuat ketika polemik mengenai keberadaan kerajaan perpaduan terus menjadi perbincangan, khususnya setelah muncul dakwaan PN menggerakkan usaha menjatuhkannya. Baik. Timbul beberapa isu, tuan-tuan. Kalau sekiranya, kita cerita dulu RUU. Kalau sekiranya RUU kata kita nak buat satu undang-undang supaya tak boleh tumbangkan kerajaan, maka dia akan dikatakan bercanggah dengan perlembagaan. Kenapa bercanggah dengan perlembagaan? Di dalam perlembagaan ada peruntukan bahawa Perdana Menteri itu hendaklah mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Bermakna kalau dia sudah lagi tidak mendapat majoriti ahli Dewan Rakyat, dia boleh ditukar. So, peruntukan itulah yang digunakan untuk memastikan, untuk membolehkan bahawa seorang Perdana Menteri itu dijatuhkan atau sebuah kerajaan dijatuhkan daripada peruntukan tersebut. So, akhirnya untuk mengelakkan perkara itu berlaku, maka Akta Anti-Lompat Parti pun diwujudkan. Tetapi kita dapati bahawa terdapat loophole di dalam Akta Anti-Lompat Parti. Now, kita bangkit macam ni. Sebenarnya, pada pandangan saya, tak perlu sebenarnya kita wujudkan RUU untuk nak supaya kerajaan ini kekal. Tak perlu. Apa yang kita boleh buat, macam saranan saya dalam sinar wacana sinar hari itu adalah amend je lah. Ubah je lah. Pindah balik Akta Lompat Parti. Supaya sesiapa yang bercanggah dengan partinya pun dianggap telah lompat parti. Kita boleh buat. Sebab kita kerajaan sekarang ini. Itu yang pertama. FTPA yang disebut oleh pembangkang atau disebut oleh Pakatan Harapan sebelum ini menyentuh persoalan tentang bahawa Perdana Menteri seharusnya tidak mempunyai kuasa seorang menentukan bila nak bubar Parlimen. Sebab sebelum ni kita tak tahu bila Parlimen nak bubar, tuan-tuan. Kita berteka-teki. So, kita boleh buat rang undang-undang di mana Parlimen, Perdana Menteri kena merujuk kepada Kabinet, katakan, untuk menentukan, untuk menyatakan bahawa beliau nak membubarkan Parlimen. Sekarang ini, apa yang berlaku? Perdana Menteri ada kuasa mutlak nak bubar bila masa. Kalau tiba-tiba dia dapat ilham lepas 3 tahun, esok dia nak bubar, dia bubar. Jadi negara jadi kelam kabut. Negara jadi kelam kabut. Sebab dia nak bubar pada bila masa. Kita pun curious, bila nak bubar, bila nak pilihan raya. So, apa yang Pakatan Harapan cadangkan kalau kita jadi kerajaan yang betul, yang total hari itu, kita buat satu orang undang-undang di mana katakanlah kerajaan itu tempohnya 5 tahun. 5 tahun. Katakanlah 1 hari bulan 1, 2000, maka dia habis juga 30 hari bulan 12 tahun 2025. 5 tahun kekal. Kita dah tahu tarikh dia. Kita tahu pilihan raya bila. Maksudnya kita dah tahu dah pilihan raya tu bila. Mungkin dia tambah sikit, kurang sikit. Beberapa hari, tak apa. Tetapi tarikh itu, kita dah boleh circle sebagai pilihan raya. Bukannya 3 tahun, 4 tahun. Tiba-tiba 4 tahun buat pilihan raya. 5 tahun pilihan raya. 3 tahun pilihan raya. Suka hati dia. So, kita pun tak tahu. So, kita kena buat rang undang-undang mengatakan Perdana Menteri tak boleh sewenang-wenangnya panggil pada bila-bila masa ikut mimpi dia. Tak boleh. Itu yang Pakatan Harapan cakap. Berbeza dengan apa yang Zahid propose tadi. Yang Zahid propose tadi adalah supaya kerajaan yang dominan, parti yang dominan itu kekal. Dia dua benda yang berbeza sebenarnya. Saya tak faham macam mana kumpulan pendesak tu kata dia sama. Tak. Dia dua benda berbeza. Bagi saya tak setuju dengan cadangan Zahid. Tapi saya setuju dengan cadangan supaya kita ada rang undang-undang untuk lihat bahawa 5 tahun lah kerajaan itu. Saya tak setuju dengan cadangan Zahid untuk ada satu undang-undang tak boleh tumbangkan kerajaan. Itu saya tak setuju. Sebab itu akan jadi masalah dengan perlembagaan. Bagi saya, rather than doing that, kita perkasakan balik, Akta Anti-Lompat Parti. Yang mana kata sokongan, yang tu kita betulkan balik. Kita kata ada loophole. Kita kerajaan. Kita betul kalau loophole, apa isu dia? Apa isu dia sebenarnya? So, kita betul kalau balik loophole tersebut. So, bagi saya, itu adalah baik-baik. Yang Azlina sebut tadi tu pun adalah berkenaan dengan, yang 5 tahun tadi tu, bagaimana yang saya sebut. Bukannya tentang rang undang-undang macam yang Zahid sebut. Dia dua benda yang berbeza, tuan-tuan.
Dua benda yang berbeza. So harap kita faham kat situ. Saya harap supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan sekarang ini amend balik Akta Anti Lompat Parti dan pastikan siapa yang menyatakan sokongan kepada parti mereka, kepada selain daripada parti mereka, dianggap telah lompat parti. So 5 orang tu macam mana Is? Kalau betul, then kita buatlah retrospektif, bukan retrospektif. Maksudnya sebelum daripada akta ini dipindah tak boleh lah. Dia selepas. Sebelum tak apa. Boleh buat macam tu. Kan Azalina, nanti pas pada Azalina. Kalau siapa-siapa geng Azalina dengar, boleh pas apa yang saya cadangkan ni. Audio